maklumat terkini dalam portal padu. Ini merupakan jumlah yang sangat rendah untuk tempoh berpaki sebulan lagi. Apa yang membimbangkan ialah Menteri Ekonomi sendiri yang berhormat Pandan pernah menyebut bahawa terdapat kemungkinan untuk rakyat Malaysia berisiko tercicih daripada menerima subsidi bersasar sekiranya mereka tidak mengemaskini data mereka dalam padu. Saya berpendapat ia adalah kurang logik kerana ia seolah-olah memaksa atau mengugat rakyat ke atas pendaftaran padu. Poin yang dipetua, semasa kerajaan mensasarkan 100% kadar sasaran pengemaskinian maklumat rakyat Malaysia berusia 18 tahun dan ke atas ke dalam sistem padu, saya ingin menjahirkan kebimbangan saya terhadap rakyat negara kita yang tidak mempunyai akses internet atau cerdik digital, terutamanya di kawasan luar bandar dan kampung-kampung pendalaman. Kita harus akui bahawa di negara ini masih terdapat banyak kawasan yang belum benar-benar mendapat capaian atau akses internet yang baik dan masih terdapat rakyat yang masih menggunakan telefon biasa bukannya telefon pita atau smartphone. Ini dapat kita lihat sendiri melalui laporan-laporan terkini yang menunjukkan bahawa pengemaskinian rakyat Sabah dan Sarawak dan rakyat yang tinggal di kawasan pendalaman ke dalam sistem padu masih rendah. Jika lihat pada laman web padu, ianya sangat tidak mesra rakyat di mana rakyat terpaksa mengisi sebanyak 40 soalan daripada 8 bahagian yang berbeza dan jika terlepas atau tidak berjaya mengisi mana-mana satu soalan pun dianggap tidak lengkap. Ia juga memerlukan rakyat mengisi maklumat yang sulit. Oleh itu saya ingin mengingatkan kepada kerajaan, janganlah kerana tanggungjawab kerajaan yang tidak dapat menyediakan akses internet yang baik, rakyat pula yang dihukum tercicir daripada menerima subsidi dan bantuan daripada kerajaan. Malah bukan saja di luar bandar. Kadar pengemaskinian rakyat Malaysia ke dalam sistem padu ini berlaku di seluruh negara. Ini kerana terdapat kegusaran terhadap kebocoran dan keciciran maklumat peribadi rakyat Malaysia kepada pihak ketiga. Dalam sidang-sidang parlimen sebelum ini, saya juga beberapa kali membangkitkan isu-isu mengenai kegiatan skam yang berpunca daripada kebocoran data maklumat peribadi rakyat Malaysia dan insiden ini masih lagi berlaku sehingga ke hari ini. Lebih membimbangkan ialah pada penghujung tahun lalu, terdapat kajian dan laporan yang menunjukkan aktiviti jenayah skam atas talian dilaporkan semakin meningkat dan berleluasan di seluruh dunia sehingga ujub satu tema yang digunakan skam yang mana telah mengakibatkan ramai juga rakyat Malaysia menjadi bangsa. Melihat kepada insiden-insiden yang berlaku, saya amat memahami dan ingin membawa suara rakyat mengenai kebimbangan terhadap kebocoran data maklumat peribadi rakyat Malaysia kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Puan Yang Dipertua, bulan Januari lalu Yang Berhormat Menteri Ekonomi menyebut bahawa padu tidak tertaluk kepada PDPA kerana ia didirikan sebagai pusat pengumpulan bekalan data kerajaan dan kementerian dan agensi awam tidak tertaluk kepada Akta Perlindungan Berkenaan. Kenyataan ini juga seolah menyebut bahawa kerajaan dari awal sudah ingin melepaskan tangan daripada bertanggungjawab sekiranya terdapat kebocoran data dan di masa akan datang. Di seluruh dunia, kita menyaksikan kesedaran terhadap keperluan yang melindungi maklumat peribadi selalu diperingkatkan. Sebagai contoh di negara-negara berada di bawah Kesatuan Eropah, mereka tertaluk kepada Peraturan Perlindungan Data Am atau GDPR. Selain daripada itu, di Kanada, Australia, United Kingdom dan India turut telah menguatkuasakan undang-undang seperti PIPEDA, Akta Privacy, Akta Perlindungan Data dan Akta Teknologi Maklumat di negara mereka di mana kerajaan juga diambil kira sebagai satu entiti yang boleh dihadap di mahkamah dan boleh dipersalahkan sekiranya terlibat dengan kebocoran data. Ini amat penting kerana jika rakyat yang ditipu atau menjadi bangsa, skam berpunca dari kebocoran data padu, adakah kerajaan akan bertanggungjawab? Atau jika dirujuk dengan kenyataan awal Yang Berhormat Menteri Ekonomi, kerajaan hanya seolah-olah mau lepas tangan dengan memberi alasan kementerian atau agensi kerajaan tidak tertaluk kepada Akta Perlindungan Data Peribadi yang sedia ada.
Saya cadangkan kepada kerajaan agar satu akta yang berkenaan harus digubah di mana kerajaan juga dikira sebagai satu entiti yang boleh dihadapkan ke mahkamah dan dipersalahkan jika terlibat dalam kebocoran maklumat data. Pihak kerajaan perlu meyakinkan dahulu rakyat bahawa tidak terdapat risiko kebocoran data dengan mempertingkatkan dahulu sistem security dan keselamatan yang ada. Selain itu, saya juga ingin bertanya, mengapakah kerajaan tidak harus menggunakan data-data sedia ada yang boleh diperolehi daripada jabatan dan agensi-agensi kerajaan lain yang sudah pun tersedia dan digunakan dalam pemberian bantuan kerajaan sedia ada seperti sumbangan asas ramah atau sumbangan tunai ramah. Saya pasti keadaan pelaksanaan pemberian bantuan secara tersasar yang sudah pun dibina oleh pentadbiran kerajaan sebelum ini lebih bersifat mesra rakyat kerana rakyat sudah pun terbiasa dan mudah untuk mengisi ataupun mengemaskini maklumat mereka untuk memperolehi hak mereka yang telah dijaminkan oleh kerajaan. Sekejap. Seperti rakyat kebanyakan di luar sana, saya juga berharap agar kerajaan tidak terbulu-bulu serta dapat mempertimbangkan tempoh pengemaskinian maklumat peribadi ke dalam sistem padu ini kepada satu tempoh yang benar-benar relevan bagi mencapai 100% kadar sasaran pengemaskinian maklumat rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas. Saya banyak isu. Sikit je. Tanjung Perak setuju tak kalau saya utarakanlah pandangan-pandangan sahabat saya bahawa kalau sekiranya ada jaminan daripada kerajaan berkaitan dengan padu ni tentang maklumat peribadi kita tu tidak bocor, saya rasa ramai yang akan willing untuk isi dalam padu ni. Terima kasih. Saya setuju. Sebab itu saya kata kalau boleh ubahlah akta untuk menjamin ke security itu untuk orang ramai. Poin yang dipertua dalam Belanjawan 2023, kerajaan telah memberi peruntukan kedua terbesar sebanyak RM36.3 bilion ringgit untuk Kementerian Kesihatan bagi menaik taraf 26 buah hospital termasuk Hospital Pontian. Saya ingin bangkitkan mengenai peruntukan menaik taraf Hospital Pontian sebanyak RM150 juta yang diperuntukkan. Jumlah peruntukan tersebut ialah bagi pembinaan 4 tingkat bangunan tambahan di kawasan hospital sedia ada. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, Hospital Daerah Pontian yang sedia ada ini telah dibina pada tahun 1929 dan memulakan operasinya pada bulan Jun 1930. Maknanya ia telah wujud selama 95 tahun. Nah, ini merupakan satu tempoh yang sangat panjang dan pasti keadaannya sekarang ni sudah tidak sesuai dengan keperluan yang diperlukan oleh masyarakat. Naik taraf pembinaan Hospital Pontian telah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Pontian sekian lama ini. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, Hospital Pontian ini tidak mempunyai Dewan Bedah tersendiri dan setiap kes yang memerlukan pembedahan akan dirujuk ke Hospital Sultanah Aminah atau Hospital Sultan Ismail di Johor Bahru atau Hospital di Kulai. Jadi, keperluan menaik taraf Hospital Pontian telah nama konsisten diperjuangkan oleh wakil rakyat, ahli parlimen, adunan semuanya. Yang mengecewakan saya ialah sehingga sekarang ini di mana kita telah pun berada di tahun 2024 masih tidak ada ketetapan yang jelas berhubung dengan pelaksanaan peruntukan RM150 juta yang telah diluluskan melalui Belanjawan 2023. Pengumuman peruntukan ini telah diketahui oleh rakyat khususnya masyarakat di Pontian yang turut merangkumi Parlimen Tanjung Piai. Ramai yang sering bertanya-tanya berhubung dengan status projek ini. Saya turut mendengar bahawa di peringkat kementerian telah timbul pula cadangan membina hospital baru dan difahamkan jika permohonan hospital baru ini dimohon untuk peruntukan RM150 juta akan ditarik balik. Adakah ini benar? Kalau benar, saya ingin dapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Perkembangan ini tidak enak untuk didengar sebab Pontian memang memerlukan sebuah hospital baru yang dilengkap dengan fasiliti yang diperlukan oleh rakyat umum seperti yang sudah dimaklumkan. Jadi, poin yang dipertua, kalau nak bina hospital baru, ia memerlukan panjang masanya. Pengambilan tanah dan bajet dimohon semula dan sebagainya. Jadi saya harap kementerian mesti membantu supaya merealisasikan projek ini. Sebab saya melihat perkara ini penting.
seboleh-bolehnya janganlah nanti berlaku apa yang dikatakan seperti pepatah, yang dikejar tak dapat, yang dikendung kececeran. Akhirnya rakyat di Pontian yang jadi mangsa dan dianaktirikan. Saya berharap atau saya ingin bertanya kepada kerajaan, bilakah naik taraf Hospital Pontian akan direalisasikan dan janganlah mengabaikan hak-hak dan kesejahteraan rakyat Pontian dan Parlimen Tanjung Piai. Ini penting. Jadi poin yang dipertua, saya ingin juga sentuh satu lagi isu berkaitan dengan warga asing di sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur. Baru-baru ini saya memang terima rayuan dari ataupun aduan daripada gabungan persatuan-persatuan pemborong Pasar Borong Kuala Lumpur mengenai masalah penjaga-penjaga warga asing yang telah menjalangunakan peluang penjagaan di sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur dengan menggunakan lesen orang tempatan. Dan pihak berkuasa tempatan telah mengambil tindakan terhadap penjaga-penjaga warga asing di sekitar Pasar Borong tersebut. Tetapi hairan mereka masih berniaga seperti biasa pada hari keesokan hariannya. Perbuatan mereka ini seolah-olah mencabah peruntukan undang-undang yang sedia ada. Pagi tadi, saya dah tanya kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri bahawa mengapa perkara ini berlaku, sebab mereka lesen orang tempatan, orang asing yang berniaga. Ia menjejaskan pendapatan orang tempatan. Kalau ini berlaku pun mereka ada dokumen, tetapi mereka memang tak dibenarkan untuk berniaga sebab dokumen itu bukan untuk ataupun visa itu bukan untuk mereka berniaga di kawasan kita. Jadi sebenarnya pihak DPK telah ambil tindakan. Tapi Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri kata pihak berkuasa tempatan dan DPK harus bertanggungjawab. Cuma apabila kita rujuk balik kepada DBKL, dia kata pihak pekerja asing ini patut dirujuk kepada immigration, maknanya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi saya nak tanya kepada Menteri, mana satu pihak kementerian bertanggungjawab bagaimana untuk atasi masalah ini. Dan berharap sikit lagi, yang berharap Menteri Wilayah harus melihat isu ini dengan lebih serius, sebab kalau tidak masalah ini tak selesai-selesai. Jadi saya ingin tanya atau ingin tahu, adakah Menteri Wilayah mempunyai rancangan menyemak semula pemilik-pemilik lesen perniagaan yang bersahabat memberikan tapak perniagaan kepada warga asing secara tidak sah sebelum terus membuka pula peluang-peluang kepada pihak-pihak swasta menambah lebih banyak perai yang boleh menjejaskan sumber pendapatan golongan peniaga warga negara Malaysia di sini. Jadi saya harap ia akan memberi satu jawapan supaya bagaimana untuk dapat atasi isu-isu ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung PI. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Sek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat petang. Terima kasih Datuk Tuan Dipertua. Terima kasih untuk saya bersama-sama membahaskan titah diraja Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong pada petang ini. Tuan Dipertua, pertamanya peringatan pada diri saya dan seluruh ahli dewan. Islam merupakan sebuah agama sempurna kepada seluruh manusia yang memiliki semak dan imbang, dalaman dan luaran, fizikal dan rohani yang sangat berhikmah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya agama itu adalah nasihat. Ad-dinu nasihah. Kami bertanya untuk siapa nasihat itu? Maka baginda menjawab, nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, imam-imam kaum muslimin dan seluruh muslimat ataupun rakyat. Pertama saya ingin mengingatkan bahawa sebagai sebuah kerajaan penting untuk diingati bahawa kerajaan hari ini tidak boleh mewujudkan sentimen perbezaan dalam melayani khidmat kebajikan dan kesaksamaan kepada rakyat. Setiap warga negara berhak untuk diperlakukan dengan adil dan dihormati tanpa mengira pandangan atau kritikan mereka terhadap kerajaan. Memahami dan menerima kritikan sebagai alat untuk penambahbaikan adalah tanda kekuatan sebuah kerajaan yang matang dan demokratik. Maka jika kerajaan yang lemah dan tidak
ada unsur tamadun itu atau pemadan itu, ia melihat rakyat yang mengkritik itu sebagai musuhnya. Sekali lagi saya tegaskan, keputusan kerajaan untuk tidak memberi peruntukan kepada ahli-ahli Parlimen Perbankan adalah keputusan politik dan bukan pertimbangan untuk kesejahteraan rakyat. Tuan Dipertua, sebalik kepada hal berkaitan dengan keterjaminan makanan, ketika mana pada 4 Januari 2024 Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM telah menafikan dakwaan kejujuran kartel atau mafia yang menentukan harga padi, beras dan benih padi di negara kita. Akan tetapi realitinya petani terus dihimpit dengan kesulitan dan kesukaran apabila wujudnya golongan tengah yang sentiasa menjadi kartel dan dalang kenaikan harga beras di pasaran, sedangkan beras yang diborong daripada para petani diambil dengan harga yang amat murah. Maka pihak kerajaan seharusnya dengan serius perlu mencari jalan penyelesaian yang lebih tuntas, khususnya berkaitan harga beras yang sangat kritikal. Pada September 2023, Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyatakan bahawa bekalan beras tempatan pulih dalam tempoh sebulan. Tetapi hari ini 29 Februari, sudah 5 bulan selepas itu, harga beras masih gagal ditangani dengan jayanya. Sejak berpelukan dengan kawan baru, janji-janji selama ini mula tinggal janji sahaja. Dan betul kita melihat seringkali berdegar-degar Yang Berhormat Menteri Ekonomi berformula kononnya untuk membasmi kemiskinan tegar, tetapi lihatlah hari ini yang seperti mana disebut oleh ahli-ahli dewan yang lain, nilai ringgit kita sudah pun mungkin kalau tidak dilakukan sesuatu yang lebih konkret mungkin mencapai RM5 untuk $1 Amerika. Bahkan Menteri Ekonomi tidak menumpukan sepenuhnya perhatian dalam menangani isu kemelesatan ekonomi, tetapi sibuk berpodcast dan bergaduh politik dengan rakyat yang semakin terhimpit. Maka seluruh Malaysia, seluruh rakyat melihat kesempitan hidup ini, tiada lagi jalan penyelesaiannya yang lebih tuntas yang digerakkan oleh kepimpinan kerajaan pada hari ini. Bahkan cadangan kenaikan harga beras akan menghasilkan kesan domino kepada kenaikan harga barang asas dan makanan-makanan yang lain. Tuan Ketua, saya juga beralih isu berkaitan dengan hal ehwal hidup rakyat saya di daerah Sik, di pedalaman sana, yang pada ketika ini masih terus terkesan dengan masalah harga getah yang masih tidak stabil, dan khusus juga bagaimana hari ini penoreh-penoreh getah menghadapi kesulitan apabila ladang-ladang getah mereka, pokok-pokok getah mereka telah menghadapi penyakit yang disebut penyakit luruh daun yang disebut sebagai Pestalotiopsis. Nak sebut orang payah sikit. Bekas Yang Berhormat Menteri Perdagangan Komoditi mungkin tahu. Kulat pesta ini sedang berpesta menyebabkan ribuan hektar sawah atau ladang-ladang getah, sama ada untuk kebun-kebun kecil yang ditanam oleh kebun kecil ataupun di felda-felda, menghadapi penyakit pokok getah yang sangat serius menyebabkan hasil susu yang merosot mendadak dan ada pokok-pokok getah yang telah mati. Di sini saya ingin bertanya, apa peranan yang dimainkan oleh agensi-agensi kerajaan termasuk RRI, Rubber Research Institute, Lembaga Getah Malaysia, RISDA dan lain-lain, yang mana keadaan ataupun isu ini sudah berlanjutan lebih daripada 3 tahun. Padahal kalau tuan-tuan mengamati setiap kilogram getah yang dijual oleh penoreh itu, beberapa persen diambil daripada harga itu sebagai cukai ses untuk digunakan kembali untuk membuat penyelidikan berkaitan getah kita. Jika tidak ditangani dengan segera, berkemungkinan kita akan menghadapi kemerosotan pengeluaran getah yang lebih parah dan menyebabkan lebih ramai lagi penoreh-penoreh getah akan kehilangan pendapatan mereka. Tuan Dipertua, seterusnya saya membangkitkan berkaitan dengan hal ehwal antarabangsa, khususnya apa yang telah dilontarkan oleh
Duli Yang Maha Mulia Saudara Paduka Baginda di-Pertuan Agong dalam ucapan beliau berkaitan peranan Malaysia yang perlu digerakkan lagi di hadapan lagi sebagai negara yang bermaruah untuk kita bersama memastikan pembunuhan kepada umat, kepada rakyat di Gaza itu dihentikan dengan segera. Dalam kesempatan ini saya memohon kita bersama-sama sudah tidak ada lain melainkan kemaafan kita kepada seluruh rakyat di Gaza, kepada ibu-ibu dan anak-anak di sana. Bagaimana kita hari ini tidak mampu seluruh komuniti antarabangsa termasuk negara-negara sama ada di timur ataupun di barat gagal untuk menghalang kerja ataupun tindakan ganas syaitan rejim Israel yang terus membunuh saudara-saudara kita di Gaza. Dan sudah pastilah apa yang disarankan oleh yang di-Pertuan Agong itu perlu digerakkan secara lebih tersusun oleh Kementerian Luar Negeri di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Muhammad bin Hassan, dan kita melihat tindakan ataupun susulan Yang Berhormat Menteri berada di ICJ di The Hague, Belanda dalam mengambil bahagian dalam prosedur pendapat nasihat untuk isu Palestin itu adalah tindakan yang konstruktif yang perlu diteruskan lagi. Termasuklah saya di sini juga mengucapkan terima kasih di atas ruang yang diberikan kepada saya oleh Tan Sri Tuan Dipertua untuk bersama dalam rombongan bersama Timbalan Menteri Luar melihat sendiri lintasan Rafah Gaza pada minggu lepas, bagaimana sulit dan sukarnya bantuan-bantuan daripada seluruh dunia yang terus disekat, yang terus tidak dipedulikan oleh rejim Israel untuk mereka terus membunuh anak-anak kecil yang sedang kelaparan sama ada di Rafah ataupun di utara ataupun selatan Gaza. Tuan Yang Dipertua, sudah pastilah apa yang disebut bahawa kita perlu menggerakkan seluruh komuniti antarabangsa bagi memastikan pelaksanaan ataupun genjatan senjata itu perlu segera dilaksanakan, khususnya sebelum ketibaan Ramadan pada minggu hadapan. Kita akan saksikan kalau tidak ada lagi genjatan senjata yang perlu dilaksanakan itu, sudah pastilah jumlah 30,000 yang telah terkorban itu akan terus bertambah dan ribuan anak-anak termasuklah lebih 70,000 yang tercedera itu akan terus bertambah, dan kita akan saksikan bumi Gaza itu akan hancur sepenuhnya. Tuan Dipertua, saya terus juga ingin membangkitkan berkaitan dengan keterjaminan makanan sekali lagi. Bagaimana saya melihat apa yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Bukit Gantang baru-baru ini sangat memberi kesan yang buruk kepada langkah-langkah yang dibuat oleh pihak kerajaan, khususnya dalam menangani kenaikan harga beras tempatan. Kita melihat bagaimana jika cadangan itu dilaksanakan oleh pihak kerajaan, ia memberi mesej seolah-olah negara kita tidak ada lagi petani-petani yang telah menanam padi sejak ratusan tahun yang lalu apabila diselaraskan madani itu. Dan ini telah akan memberikan juga implikasi kepada Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522, beras putih yang disebut beras putih madani ini, yang saya melihat tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan berkenaan dengan grade dan harga beras tempatan. Saya ingin mencadangkan agar pihak kerajaan mengkaji model negara Jepun dalam mendorong inovasi dan kualiti beras tempatan dan meningkatkan kerjasama antara pengeluar dan agensi kerajaan serta memastikan pelaksanaan penguatkuasaan kepada kartel-kartel yang telah pun menghisap darah petani-petani ini dihentikan. Di antara contohnya ialah kerajaan Jepun telah membuat peraturan pengeluaran beg beras tempatan dan beras import itu disediakan oleh pihak kerajaan untuk mengawal penipuan di situ ataupun manipulasi di pihak pemborong ataupun pengeluar yang kita boleh laksanakan di negara ini. Dan kedua, berkaitan dengan varieti padi yang perlu dipelbagaikan mengikut keadaan dan suasana ataupun iklim yang sentiasa berubah, termasuklah kesan daripada
turunan hujan yang sangat lebat khususnya di kawasan di Kedah dan Perlis. Dan betul yang terakhir, saya ingin membangkitkan berkaitan dengan isu perubahan iklim ataupun climate change yang saya membangkitkan juga berkaitan dengan kelestarian air Sungai Muda, Ulu Muda yang berada di daerah saya, di daerah Sik yang menjadi kawasan tadahan Ulu Muda ini. Ia sangat penting kepada air yang akan digunakan kepada seluruh penduduk negeri Kedah, Pulau Pinang dan Perlis, di mana hutan Ulu Muda ini meliputi seluas lebih 163.000 hektar yang merangkumi kawasan tadahan air untuk empangan muda yang juga untuk disalurkan ke Sungai Muda bagi digunakan untuk rakyat di Pulau Pinang. Dan saya ingin ingatkan pihak kerajaan persekutuan supaya jangan berkira atau jangan kedekut membayar imbuhan kepada kerajaan negeri Kedah yang telah berkorban demi memastikan kelangsungan hidup rakyat dan memastikan ketiga-tiga negeri utara ini mendapat manfaat dari sudut keselamatan air, makanan dan tenaga. Jangan kedekut untuk rakyat, jangan berkira kerana rakyat sedang melihat apa yang sedang dibuat oleh kerajaan di sini. Tuan-tuan, para ahli sekalian, saya ingin maklumkan bahawa pengeluaran kawasan padi di kawasan Mada telah merosot pada musim terakhir baru ini kerana perubahan iklim yang sangat ekstrim yang menyebabkan hujan lebat yang berterusan, dan ini sudah pasti memerlukan satu tindakan yang lebih tuntas daripada pihak kerajaan bagaimana menangani perubahan iklim ini yang kesannya telah pun dirasai oleh para petani-petani kita. Tuan Ketua, yang terakhir setengah minit. Saya juga ingin membangkitkan bagaimana satu laporan ataupun satu kenyataan yang dibawa oleh pengarah. Masa sudah tamat, ringkaskan. Ya, saya tamatkan ayat ini. Laporan oleh pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Saya sebut namanya Datuk Seri Muhammad Suhaili bin Mat Zin yang membuat laporan yang mengatakan kes rogol remaja bawah umur 16 tahun meningkat daripada 202 kes, iaitu peningkatan 11.8% pada tahun lepas dan awal tahun ini, ya. Yang laporan itu, yang ini antara signifikan memberi maksud kepada kita bahawa lemahnya, gagalnya undang-undang sivil yang ada pada hari ini untuk mengekang jenayah rogol ini, walaupun berlaku mungkin suka sama suka, tetapi ia tetap diletakkan sebagai satu curi rape ataupun rogol bawah umur dengan izin yang sangat mencemaskan kita. Dan ini membuktikan bahawa undang-undang jenayah syariah yang dilaksanakan di negeri pada hari ini perlu diberi ruang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan Akta 355 perlu segera dipindah di Dewan Yang Mulia ini untuk memastikan jenayah-jenayah yang membahayakan generasi kita ini dapat kita benteras. Tuan Ketua, sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sek. Saya jemput Yang Berhormat Tenom. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada sidang Dewan. Salam Malaysia Madani. Dari Tangkat ke Teluk Sengat, berbaju kurung, bunga di semat, Tuanku Johor, Raja Berdaulat, menjadi agung pelindung rakyat. Tenom memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT di atas keizinannya memberikan ruang dan peluang untuk bersama-sama di dalam Dewan Yang Mulia ini untuk menjunjung kasih, membahaskan titah ucapan duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tenom juga menghargai keprihatinan Tuanku di atas keinginan untuk melihat kestabilan politik, peningkatan ekonomi, kesejahteraan dan kebajikan rakyat serta isu kemanusiaan sejagat. Sesungguhnya negara dan rakyat amat beruntung sekali dapat bernaung di bawah pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang sentiasa mengambil berat terhadap kesemua lapisan masyarakat. Ucapan terima kasih juga Tenom ucapkan kepada Yang di-Pertua Dewan di atas kesudian memberikan peluang kepada Tenom untuk turut menyertai sesi perbahasan ini. Tuan Yang di-Pertua,
kejatuhan harga getah kepada sekitar RM2.80 pada ketika ini telah mengakibatkan ramai para penoreh getah enggan untuk meneruskannya sehingga mereka beralih ke tanaman lain hingga mengakibatkan negara mengalami kerugian sejumlah RM2.3 bilion. Tiada output getah dihasilkan daripada ladang berkawasan 425,000 hektar. Masalah ini berpunca daripada harga getah yang dipengaruhi oleh orang tengah serta harga pasaran dunia yang sukar dikawal oleh kerajaan. Justru itu, pada hemat Tenom, perlunya ada nilai tambah dan transformasi di dalam industri getah bagi memastikan harga komoditi getah lebih kompetitif. Oleh itu, Tenom ingin mencadangkan agar pihak kerajaan memberikan tumpuan untuk memperkasa sektor industri pembuatan getah tempatan dengan memberikan tumpuan kepada aspek pengeluaran tayar jenama tempatan seperti mana yang telah dilakukan oleh kerajaan menerusi pelaksanaan dasar otomotif negara yang telah berjaya menghasilkan proton. Usaha yang sama perlu dilakukan bagi menghasilkan tayar jenama tempatan bagi memastikan berlakunya game changer ataupun transformasi industri getah agar ianya terus kekal berdaya saing di peringkat global. Mekanisme ini boleh dilaksanakan menerusi suntikan dana ataupun pinjaman daripada pihak kerajaan kepada pengusaha industri dan pengeluaran produk berasaskan getah. Perkara ini telah dilaksanakan oleh kerajaan Thailand pada tahun 2016 menerusi pinjaman berjumlah 15 bilion baht ataupun sekitar 1.78 bilion berdasarkan kadar semasa pada waktu itu kepada sektor pembuatan sarung tangan, tayar dan produk getah. Pinjaman ini diberikan dengan syarat yang dikenakan adalah para pengusaha industri getah perlu menggunakan 4 tan getah setiap tahun bagi 1 juta baht dalam pinjaman muda. Tenom percaya inisiatif seperti ini mampu meningkatkan penggunaan getah domestik dan secara tidak langsung akan berupaya meningkatkan harga getah kepada kadar yang lebih kompetitif. Tenom gusar sekiranya tiada tindakan diambil dengan kadar segera, ianya akan mengakibatkan industri ini akan terkubur suatu hari nanti kesan daripada tindakan pekebun getah yang akan beralih kepada tanaman yang lebih menguntungkan. Tuan Yang Dipertua, pada ketika ini Sabah sedang berhadapan dengan krisis buruh yang sangat kritikal kesan daripada penghijraan tenaga kerja muda keluar negeri untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Kesannya, kebergantungan terhadap pekerja-pekerja asing sangatlah tinggi, terutamanya dalam sektor perdagangan, terutamanya sawit dan buah-buahan seperti mana di Parlimen Tenom. Namun demikian, Tenom difahamkan oleh para peladang bahawa mereka kini terpaksa menanggung kos pembayaran levy pekerja asing yang pada hemat mereka adalah sangat tinggi dan membebankan. Justru itu, mereka meminta agar pihak kementerian dapat memberikan perhatian serius kepada masalah ini agar sektor perdagangan di Sabah, terutama di Parlimen Tenom, kebanyakannya ialah pekebun sederhana dan kecil, tidak terjejas dan akan terus kekal berdaya saing. Tuan Yang Dipertua, seterusnya, Tenom memohon agar pihak kerajaan memberikan tumpuan untuk menambah baik kemudahan dan fasiliti sukan di kompleks sukan Tenom yang sedang dibina. Antaranya adalah pertama, meningkatkan tahap keselamatan di astaka yang baharu siap dibina pada ketika ini berada di tahap kurang memuaskan dan berbahaya untuk digunakan khususnya untuk kanak-kanak dan para pelajar.
Kedua, memperbesarkan binaan Astaka agar ianya berupaya untuk menampung kapasiti pengguna yang lebih ramai, mengambil kira bahawa daerah Tenom adalah daerah penuh. Ketiga, membina trek balapan baharu untuk digunakan oleh orang awam di sekitar kompleks sukan Tenom. Jika trek balapan yang siap dikhawatiri ditutup kepada orang ramai, seperti yang berlaku di kompleks sukan Keningau, di mana orang awam menggunakan laluan konkrit sahaja. Justru itu, Tenom mencadangkan agar laluan trek balapan baharu dapat dibina untuk kegunaan orang ramai. Keempat, pemasangan lampu limpah di sekitar kawasan stadium bagi kegunaan aktiviti sukan pada waktu malam. Kelima, Tenom memohon agar aspek teknikal berkaitan pengurusan ini diturunkan kepada kerajaan negeri agar pembangunan infrastruktur sukan ini dapat memenuhi keperluan dan kehendak penduduk tempatan. Diharapkan perkara ini dapat diselesaikan agar tahap kesejahteraan penduduk di Parlimen Tenom menerusi aktiviti kesukanan dapat ditingkatkan. Tuan Yang di-Pertua, Tenom juga menggesa agar pihak kerajaan memberikan tumpuan bagi memperkasakan lagi kempen beli barangan buatan Malaysia, memandangkan program ini berupaya membantu melonjakkan pertumbuhan ekonomi domestik, meluaskan pasaran produk tempatan dan membantu mengubah tahap penerimaan rakyat terhadap barangan Malaysia. Perkara ini penting memandangkan pembelian barangan tempatan ini sudah pastinya akan meningkatkan kapasiti pengeluaran produk tempatan yang seterusnya akan memberikan kesan kepada rantaian lain seperti mencipta lebih banyak peluang pekerjaan. Ekosistem perniagaan yang makmur ini pula akan mencipta pertambahan pendapatan kepada negara menerusi hasil kutipan cukai yang seterusnya akan dipulangkan semula kepada rakyat menerusi pelbagai inisiatif seperti sumbangan tunai rahmah, bantuan-bantuan lain, pembinaan infrastruktur dan prasarana untuk rakyat. Tenom yakin dan percaya kempen beli barangan buatan Malaysia akan merancangkan ekosistem domestik di samping mengimbangi cabaran dan tekanan globalisasi semasa agar pemulihan ekonomi negara dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Tuan Yang di-Pertua, menyentuh aspek keterjaminan makanan antara perkara yang penting yang perlu diberi perhatian serius oleh pihak berkaitan berkenaan infrastruktur dan prasarana pertanian yang pada masa kini masih di tahap kurang memuaskan. Misalnya di Sabah dan Tenom, khususnya isu kekurangan infrastruktur kemudahan pengairan di kawasan pertanian sawah telah mengakibatkan banyak sawah-sawah menjadi tebiar dan tidak diusahakan. Di Tenom terdapat 1,191,57 hektar tanah pertanian sawah yang berdaftar di bawah Pertubuhan Peladang Kawasan Tenom, dan daripada jumlah kawasan tanah tersebut hanya 287,27 hektar sahaja yang mempunyai infrastruktur pengairan kategori K1. Manakala selebihnya dalam kategori K2 dan K3. Hal ini menjadikan proses penanaman padi 2 kali setahun sukar untuk dilaksanakan, terutamanya di kawasan K2 dan K3 disebabkan masalah pengairan ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah ini, Tenom ingin mencadangkan agar pertama, aspek penambahbaikan, penyelenggaraan dan pembaikan infrastruktur pengairan dipercepatkan dengan kadar segera, memandangkan pada ketika ini ianya memakan masa yang lama hingga bertahun lamanya untuk diatasi. Kedua, kawasan pertanian pembangunan bersepadu iadah diperluaskan di kawasan pedalaman Sabah kerana pada ketika ini pengendalian iadah hanya terdapat di daerah Kota Belud sahaja. Ketiga, memohon agar peruntukan tambahan daripada Kerajaan Persekutuan dapat disalurkan dengan lebih mudah dan cepat kepada jabatan berkenaan seperti Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah
JPS. Tuan Yang di-Pertua, mengakhiri ucapan, Tenom dengan rasa rendah diri menjunjung kasih Titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Diharapkan apa yang telah dibahaskan oleh Tenom sebentar tadi mendapat perhatian dan pertimbangan yang sewajarnya oleh pihak kerajaan. Alur dibelat, tebing dirata. Tepian sumur, pikat terkukur. Raja berdaulat, payung mahkota, negara makmur, sama bersyukur. Maka dengan ini, Tenom menyokong usul Titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Tenom. Saya jemput Merbuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalung tahniah daripada rakyat tuanku di Parlimen Merbuk kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di atas pelantikan tuanku sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Tuan Yang di-Pertua, saya mulakan perbahasan ini dengan isu di kawasan saya, iaitu menyelesaikan isu saliran dan peparitan di sawah padi. Tan Sri Yang di-Pertua, saya membawa suara pesawah Jelapang Padi Merbuk yang meminta supaya kementerian menyelesaikan isu sistem saliran dan peparitan di kawasan penanaman padi PPK Merbuk. Masalah sistem saliran dan peparitan yang berlalutan sekian lama menyebabkan kawasan penanaman padi di Merbuk seringkali dilanda banjir ketika musim tengkujuh. Manakala ketika di luar musim hujan, sawah padi menjadi kering kerana air tidak dapat disalurkan ke situ. Serta masalah pasang surut air laut yang sering melimpah ke dalam petak-petak padi. Masalah banjir dan air laut melimpah di lapang padi ini akan dapat dikurangkan sekiranya penyelenggaraan sungai dan sistem pengairan sawah dapat dilaksanakan dengan baik. Justru itu saya berharap agar kementerian dapat menyalurkan bantuan untuk penyelenggaraan infrastruktur sawah terlebih dahulu, dan projek hakisan pantai di Kampung Huma Tanjung Dawai juga perlu dipercepatkan pelaksanaannya untuk mengelakkan hakisan yang semakin hari semakin serius. Selain pesawah padi, nelayan sungai dan nelayan laut di kawasan Merbuk juga ingin suara mereka disampaikan di Dewan Yang Mulia ini. Aktiviti pencerobohan bot pukat tunda, pukat sorong dan penggunaan bubu naga di perairan Tanjung Dawai dan Sungai Merbuk telah menyebabkan nelayan-nelayan di kawasan ini terjejas sumber pendapatan. Sehingga kini masih tiada tindakan berkesan diambil pihak berkuasa walaupun penguatkuasaan undang-undang maritim telah dilaksanakan. Ramai nelayan memberitahu kepada saya, sejak nelayan bot pukat tunda, pukat sorong dan bubu naga itu menjalankan aktiviti di perairan berkenaan, didapati kehidupan laut semakin pupus. Manakala benih ikan, udang, ketam dan lain-lain turut musnah akibat penggunaan peralatan berkenaan. Akibatnya, bukan sahaja nelayan-nelayan terus tertindas, malah ribuan metrik tan anak ikan atau benih musnah setiap hari dan jika dibiarkan boleh menyebabkan kepupusan sumber perikanan serta menggugat sektor berkenaan. Saya menggesa Jabatan Perikanan Negeri Kedah dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM supaya membenteras aktiviti haram ini serta perlu penguatkuasaan Akta Perikanan 1985 dengan tegas dan berkesan. Saya juga menggesa pihak kementerian campur tangan dan menjalankan siasatan dengan segera terhadap aduan yang dikemukakan oleh nelayan-nelayan ini. Selain itu, pihak berkaitan juga perlu menyalurkan bantuan dan pampasan setimpal kepada mereka yang terbabit dengan kerosakan alat tangkapan akibat dilanggar bot pukat tunda ketika menceroboh di perairan Sungai Merbuk dan Tanjung Dawai. Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin menarik perhatian Dewan berkenaan penyakit pembuangan sampah secara haram yang masih berlaku di hutan paya bakau yang sepatutnya dilindungi sepanjang Sungai Merbuk di segantang garam. Masalahnya, apabila saya menyuarakan masalah ini, tiada jabatan kerajaan yang ingin bertanggungjawab, mungkin kerana tidak mempunyai sebarang peruntukan untuk menguruskan masalah seperti ini. Saya ingin mencadangkan kepada kerajaan agar dapat menyalurkan peruntukan kepada jabatan berkaitan yang menjaga sungai dan hutan bagi tujuan pembersihan dan menjaga kelestarian alam sekitar, tidak kiralah di mana pun ia berlaku di dalam negara ini. Isu seterusnya ialah berkenaan peruntukan yang diumumkan dalam pembentangan bajet untuk tahun 2024, iaitu semula RM80 juta
yang telah diperuntukkan bagi memelihara dan memelihara bangunan dan tapak warisan yang berpotensi diiktiraf oleh Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Antaranya di Gua Niah, Sarawak, Lembah Bujang di Kedah dan Pantai Teluk Kemang, Negeri Sembilan. Saya ingin bertanya, apakah status pelaksanaannya sehingga sekarang? Yang kedua adalah berkenaan isu di negeri. Isu berkenaan juga telah dibawa oleh sahabat saya Sik tadi, iaitu isu tentang pemeliharaan kompleks hutan Ulu Muda di negeri Kedah yang berkeluasan 110,000 hektar tidak hanya melibatkan pengekalan biodiversiti yang terkandung dalam Ecological Fiscal Transfer EFT dengan izin. Bahkan juga perlu dinilai kerugian akibat kehilangan hasil hutan serta kos penyelenggaraan sumber dan aliran Sungai Muda yang sepanjang 79 km serta kelestarian alam semula jadi. Kompleks hutan Ulu Muda ini juga berperanan sebagai kawasan tadahan air utama untuk kegunaan air minuman dan pertanian bagi penduduk negeri Kedah, Perlis dan Pulau Pinang. Bagi mengekalkan keseimbangan biodiversiti dan menjamin kelestariannya, saya ingin memohon kepada Kerajaan Persekutuan untuk mempertimbangkan bayaran kepada Kerajaan Negeri Kedah sejumlah 100 juta setahun sebagai pampasan kepada kehilangan hasil kepada Kerajaan Negeri untuk menguruskan kompleks hutan Ulu Muda ini. Jika Pulau Pinang berbangga kerana cas permata air yang rendah tetapi mereka mengabaikan tanggungjawab penyelenggaraan air dari sumber utamanya iaitu Ulu Muda, malah mencadangkan penumbuhan UMBA, Ulu Muda Basin Authority, yang dianggap menceroboh kepentingan negeri Kedah yang menjadi pentadbir terhadap wilayah kedaulatan negeri Kedah, bahkan juga dilihat sebagai langkah untuk mengelak daripada membayar kos penyelenggaraan yang diminta oleh Kerajaan Negeri Kedah. Tan Sri Yang di-Pertua, seterusnya perbahasan saya berkenaan projek penanaman padi sebanyak 5 kali 2 tahun. Dan jika ia berjaya dilaksanakan dengan berkesan akan berjaya menghasilkan tahap sara diri Self-Sufficient Level SSL negara dengan izin sehingga lebih 120%. Maka ia perlu disegerakan bagi menjamin bekalan utama beras kepada negara mencukupi. Walaupun MADA telah memulakan langkah ini dengan penanaman padi 5 kali 2 tahun dalam keluasan yang lebih kurang 1,240 hektar, namun saya melihat peruntukan yang diberikan kepada MADA ini tidak mencukupi untuk melaksanakan projek ini dengan lebih meluas kerana hanya sebanyak 30.5 juta sahaja yang disalurkan bagi tahun 2023. Peruntukan yang mencukupi perlulah disalurkan untuk menjamin projek ini akan berjaya dilaksanakan sekaligus dapat menjamin tambahan bekalan beras kepada negara dan mengurangkan kebergantungan kepada beras import dalam keadaan nilai ringgit kita yang sangat lemah sekarang ini yang juga akan menyebabkan harga beras di pasaran meningkat dengan ketara. Mengikut purata 5 tahun terkini iaitu daripada tahun 2017 hingga 2021, kawasan MADA merupakan pengeluaran padi terbesar negara dengan keluasan parcel padi mencapai lebih 100,000 hektar di Kedah dan Perlis yang menyumbang di antara 39 hingga 43% padi setahun kepada negara. Tetapi kawasan yang dimulakan untuk projek penanaman padi 5 kali 2 tahun ini hanyalah 1.2% sahaja daripada keseluruhan kawasan MADA. Agak menyedihkan apabila status Malaysia sebagai negara pertanian sebelum ini semakin dilupakan. Kerajaan perlu sedar pentingnya bagi negara ini untuk mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Langkah-langkah strategik perlu dirangka, dinilai semula dan dilaksanakan bagi meningkatkan pengeluaran makanan terutamanya makanan asas. Isu nasional. Kos sara hidup dan taraf hidup. Kos sara hidup adalah kos yang terpaksa ditanggung oleh isi rumah, bukan sahaja untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, tetapi juga keperluan-keperluan lain untuk keselesaan hidup termasuklah kos pendidikan, kos sambungan jalur lebar dan kos kenderaan dan lain-lain untuk kegunaan harian. Sekiranya pendapatan berada pada kadar yang lebih rendah berbanding dengan kos sara hidup, maka taraf hidup seseorang dikatakan telah merosot. Peningkatan pendapatan yang tidak selari dengan kenaikan kos sara hidup menghimpit masyarakat pada hari ini. Lebih daripada separuh pendapatan yang dijana digunakan untuk membayar ansuran bulanan seperti perumahan, kenderaan, pendidikan dan pinjaman peribadi. Situasi ini menyebabkan mereka tidak mempunyai lebihan wang untuk dibelanjakan ke cabaran lain. Kenaikan kos sara hidup terjadi setiap tahun. Walaupun terdapat banyak rungutan dan rintihan daripada rakyat tentang kenaikan harga barangan pengguna. Isu kenaikan kos ini menjadi perbualan hangat dan hangat rakyat di mana-mana ketika ini walaupun kita pergi kedai kopi dan sebagainya. Wahai kerajaan yang memerintah sekarang ini, yang bijak berkata-kata sewaktu menjadi pembangkang,
Tetapi apabila menjadi kerajaan tidak pula buat apa yang telah dicanangkan sebelum ini. Nah, sekarang kamu mempunyai kuasa untuk melakukan sesuatu bagi meringankan beban yang ditanggung oleh rakyat, maka laksanakanlah amanah yang telah dibebankan kepada kamu. Demi kelangsungan kehidupan rakyat jelata ataupun kamu memilih untuk menjadi pembangkang semula. Rakyat menilai dan melihat apa yang sedang kamu semua lakukan sekarang. Sebelum saya tamatkan perbahasan ini, izinkan saya membaca serangkap pantun. Dari Bukit Selambau ke Tanjung Jaga, singgah di Masjid Al-Bushra membeli buah moktan. Apa guna kalau inflasi rendah kerajaan berbangga, tapi bila makan beras import terasa beras tempatan. Sekian saya menjunjung kasih titah Diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Daulat Tangku Sembah Patik beribu ampun. Saya jemput Sri Gading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang Tuan Yang di-Pertua, Tan Sri Yang di-Pertua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Pertama-tamanya saya ingin merapat sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Saya juga merapat sembah dengan ucapan menjunjung kasih dan penghargaan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Rayatuddin yang telah memayungi tampuk pemerintahan negara selama 5 tahun. Alhamdulillah, saya panjatkan syukur kepada Allah SWT kerana diberikan kesempatan untuk membahaskan titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong semasa membuka resmi penggal ketiga Parlimen ke-15. Isu perpaduan negara dan jati diri. Titah Yang Pertuan Agong, saya ingin menyinggung isu yang ditekankan oleh Seri Paduka Baginda semasa titah diraja, iaitu isu perpaduan. Saya percaya kepelbagaian kaum dan budaya dalam Malaysia ini adalah satu rahmat buat kita semua. Keunikan inilah yang mengangkat identiti negara kita dari zaman pra-kemerdekaan sehinggalah sekarang. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Sekiranya Allah menghendaki, nescaya kamu dijadikan satu umat sahaja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Dalam ayat ini, ibrah yang dapat sama-sama kita ambil adalah kepelbagaian merupakan satu dorongan dari Allah untuk kita manusia berbilang kaum berlomba-lomba menjadi terbaik dan meningkatkan kualiti diri supaya dapat melaksanakan kebaikan dalam kalangan ummah. Seterusnya membina peradaban dan pembangunan negara selari dengan tujuan kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Jika kita teliti semula titah Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dalam sesi perasmian yang lalu, jelas titah Tuanku memberi penekanan kepada kita semua untuk berusaha dalam meningkatkan tahap perpaduan kaum dan keharmonian dalam negara kita yang jelas masih belum mencapai tahap yang sepatutnya walaupun sudah hampir 6-7 dekad setelah kemerdekaan yang kita capai. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin merujuk satu laporan kajian Indeks Malaysia Negara Rahmah 2023 yang telah dijalankan oleh Pertubuhan Ikram Malaysia. Tuan Yang di-Pertua yang berhormat sekalian, Indeks Malaysia Negara Rahmah 2023 ini diukur berdasarkan 12 ciri negara rahmah, iaitu kepimpinan yang kompeten dan berintegriti, sistem pemerintahan yang berasaskan semak dan imbang yang berkesan, tabir urus yang baik, undang-undang yang adil, masyarakat yang berilmu, berakhlak dan berpenyayang, institusi keluarga yang utuh, hubungan etnik dan penganut agama yang harmoni, ekonomi yang mampan, agian kekayaan yang saksama, pembangunan yang lestari,
kebajikan, kesihatan dan keselamatan rakyat yang terpelihara menerajui usaha keamanan dan kesejahteraan sejagat. Jika lihat laporan indeks ini, skor bagi ciri ke-7 daripada 12 ciri negara rahmah iaitu hubungan etnik dan penganut agama yang harmoni mengalami penurunan daripada skor 7.4 pada tahun 2022 kepada 7.13 pada tahun 2023. Untuk maklumat yang dipertua dan yang berhormat sekalian, skor ini adalah berdasarkan rating yang diberikan oleh 3,152 responden mengikut pelbagai kategori umur dan juga latar belakang sosial. Penurunan ciri 7 dalam indeks ini menunjukkan bahawa negara kita sebenarnya masih lagi belum selesai dalam masalah isu keharmonian dan perpaduan. Manakala jika melihat kepada satu isu lagi, kajian yang dibuat oleh sebuah badan pemikir iaitu Architects of Diversity berkait diskriminasi dalam kalangan masyarakat Malaysia menunjukkan bahawa 64% daripada responden pernah menghadapi diskriminasi dalam tempoh 12 bulan iaitu September 22 hingga September 23. Diskriminasi ini berlaku di mana-mana, sama ada di tempat kerja, di medan sosial dan sebagainya. Hatta masa mencari rumah sewa sekalipun berlaku isu diskriminasi kaum. Sebagai contohnya, ada beberapa isu yang tular mengatakan bahawa rumah sewa hanya dibenar sewaan untuk golongan kaum tertentu saja. Ini adalah satu perkara yang saya kira amat merunsingkan. Tambahan lagi, dalam dapatan kajian itu menunjukkan bahawa responden daripada kaum India adalah golongan yang paling ramai mengalami situasi diskriminasi ini, sama ada ketika mencari pekerjaan, ketika mencari rumah sewa dan ketika berurusan dengan pihak polis. Maka tuan yang dipertua, di sinilah pentingnya kita sebagai pembuat polisi untuk penggubal dasar dan polisi awam untuk membantu dalam menghakis isu diskriminasi dan mengangkat semula agenda perpaduan keharmonian kaum selari dengan setiap dasar-dasar yang kita laksanakan. Sebagai contoh, saya mencadangkan kepada pihak kerajaan melalui KPKT agar segera mewujudkan satu akta sewaan kediaman bagi memastikan isu diskriminasi kaum yang sering dihadapi di antara penyewa dan pemilik rumah sewa dapat diselesaikan segera. Selain daripada mewujudkan satu akta khas berkaitan keharmonian kaum, pihak kerajaan juga perlu mengambil langkah segera untuk mewujudkan dasar-dasar atau perkeliling yang menekankan peri pentingnya jati diri dan tata negara dalam kalangan para pelajar di bangku sekolah dan juga di kalangan belia di negara kita. Generasi belia hari ini adalah aset yang tidak ternilai untuk masa hadapan negara kita. Jika dilihat pada data Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia, golongan berumur 15 hingga 40 tahun adalah antara golongan terbesar yang membentuk populasi negara ini. Hampir 14.7 juta rakyat Malaysia, iaitu 44% adalah terdiri daripada golongan ini. Maka haruslah kita memandang berat dan mengisi golongan ini dengan jati diri dan semangat patriotisme yang tinggi. Di kesempatan ini juga saya ingin berkongsi berkaitan data yang dikeluarkan oleh pihak PDRM berkaitan statistik penglibatan dan tangkapan juvana bagi tahun 2016 hingga 2022. Jika dilihat pada data ini, seramai 24,635 orang terlibat dalam kes jenayah juvana dalam kategori umur 16 hingga 18 tahun dan 9,508 orang terlibat dalam kes jenayah juvana dalam kategori umur 13 hingga 15 tahun. Angka ini adalah sangat serius dan merisaukan. Kesemua ini majoritinya adalah melibatkan di kalangan orang-orang Melayu. Saya percaya asbab kepada berlakunya situasi ini adalah sebabkan keruntuhan moral, kurangnya aspek tata negara dan semangat patriotik dalam kalangan para pelajar yang mudah terdedah dengan pelbagai hasutan melalui media massa sekarang ini. Hal ini telah pun diakui oleh pihak jawatankuasa pilihan khas keselamatan Parlimen Malaysia semasa penyediaan laporan berkaitan PLKN 3.0 pada November yang lalu. Saya percaya isu ini tidak akan mudah diselesaikan, namun usaha awal oleh kerajaan dalam membendung isu ini dari berlarut hinggalah haruslah bermula dari kalangan pelajar di bangku sekolah.
kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia harus merangka satu model penerapan dan pembangunan modal insan yang berkesan, konsep kepelbagaian dan kesejajaran teras ta'amul yang berpaksikan ta'aruf, tasamuh, tawa'un, takaful dan mahabbah. Di samping itu, saya juga amat menyokong dasar-dasar pendidikan yang diterapkan dengan literasi perpaduan dan juga elemen-elemen keterangkuman diversity. Sebagai contoh, pengenalan semula PLKN adalah penting, namun perbincangan mengenai modal pelaksanaan PLKN tersebut perlu melibatkan pelbagai pemegang taruh termasuk pertubuhan-pertubuhan NGO dan CSO. Merujuk kepada kenyataan Perdana Menteri pada 27 Februari yang lalu bahawa Angkatan Akademik Kenegaraan akan menerajui kerjasama dengan semua pihak dalam memastikan keberkesanan program latihan kenegaraan Malaysia Madani. Saya percaya bahawa usaha seperti ini perlu dilakukan untuk pembangunan modul PLKN 3.0. Kesempatan ini juga saya mohon pihak berkaitan untuk memperkasakan PLKN 3.0 dengan memberi penekanan kepada isu-isu keterangkuman diversiti dan kesepaduan sosial selain daripada modul tata negara dan ketenteraan yang dicadangkan. Selain itu, saya menyeru kepada semua pemimpin politik sama ada di blok kerajaan maupun pembangkang, usahlah kita sesekali menjadi batu api kepada rakyat dalam isu-isu sensitif termasuklah isu 3R. Kerana kita lihat situasi rakyat dan masyarakat awam sekarang tegang kerana permainan sentimen dan api perkauman agama sejak belakangan ini. Kepimpinan kita haruslah menjadi teladan kepada masyarakat umum. Jika kita melihat kembali sejarah, kepentingan kontrak sosial adalah asas pembentukan negara kita. Kontrak sosial ini merupakan satu persetujuan bersama antara bapa kemerdekaan dari Melayu, Cina dan India ketika mahu mencapai kemerdekaan. Ianya perlulah dipahami, dihayati dan mendalami oleh semua masyarakat generasi anak Malaysia. Jangan ada mana-mana pihak atau individu yang bersikap terlalu prejudis terhadap pihak lain sehingga menimbulkan istilah seperti cacing naik ke mata. Oleh itu, saya berharap setiap daripada ahli dewan kita melihat semula nilai yang wujud di dalam kontrak sosial ini. Untuk membina kesepaduan kaum yang kita nikmati sekarang bukanlah dibina dalam masa satu hari dan tempoh yang sangat lama. Kita juga perlu tahu bahawa perlembagaan yang kita dukung sekarang ini juga mempunyai kewibawaannya tersendiri dalam menjaga kepentingan semua kaum. Perlembagaan negara yang dibina ini wajib dipertahankan. Selain sebuah negara, kita juga sudah mempunyai nilai kebersamaan yang tersendiri. Sekarang terpulang kepada kita yang berada di dalam dewan ini untuk menentukan apa bentuk kebersamaan yang ingin kita anuti bersama. Ingatlah, membina itu payah, peruntuk itu sangat mudah. Tuan Yang Dipertua, dalam titah Seri Paduka Baginda dan pembukaan sesi Parlimen Penggal ketiga, ada menyentuh akibat berkait dengan harapan tuanku untuk melihat satu budaya politik matang yang tidak lagi mengganggu gugat kestabilan politik dalam tempoh satu penggal parlimen. Ini supaya negara dapat bergerak dan berkembang maju maupun dari sudut ekonomi dan juga pembangunan negara. Maka saya menyeru supaya pihak pembangkang di sebelah sana tidak perlu lagi memainkan isu-isu yang boleh mengganggu gugat kestabilan politik kerana terbukti sudah kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri mempunyai majoriti 2/3 dalam Dewan. Kestabilan politik ini adalah penting kerana kestabilan ini akan membawa kemakmuran ekonomi yang mampu dirasai oleh masyarakat seluruhnya. Pelabur asing akan lebih yakin dengan sebuah kerajaan yang stabil. Seterusnya membuka peluang pelaburan yang lebih tinggi dan ramai dan banyak. Seperti yang terbukti pada tahun yang lalu, Approval Investment 2023 sebanyak 329.5 bilion. Namun perkara ini akan mengambil masa untuk pelaburan masuk yang sebenar dapat dilakukan dan hasil dapat dituai. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Tunku Zafrul, 50.1% pelaburan yang diluluskan pada tahun 2023. Puan Order Yang Hormat. Ya, berapa tu? Yang Berhormat telah mengeluarkan sangkaan jahat Puan Order berapa? 366. 36. Sangkaan jahat. Padahal
kalau dilihat sepanjang perbahasan, kami tak pernah ganggu pihak kerajaan. Pihak kerajaan yang selalu ganggu kami. Satu. Nombor dua, tentang apa yang telah ditetapkan oleh Agong. Jadi, Yang Hormat tak boleh mengatakan bahawa Agong tuju kepada kami saja. Agong tuju kepada semua. Dan untuk membolehkan, kalau nak tanya kepada kami sanggup terima apa sahaja asalkan keadilan dilaksanakan. Peruntukan kami kena bagilah. Bagi contoh. Jadi Yang Hormat kena sebut yang tu. Kerajaan akan diminta bagi peruntukan kepada, baru nampak cantik ucapan tu. Okey. Tapi Yang Hormat juga Tanpa syarat. dengan kezaliman kepada kami. Terima kasih. Dia masuk kan? Okey. Baik. Terima kasih. Sebab ada yang menyatakan bahawa tak ada siapa yang tegur. Baik, saya sambung balik. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul, 50.1 pelaburan yang diluluskan pada tahun 2023 telah pun masuk ke peringkat dilaksana. Kesemua ini akan membuahkan hasil dalam tempoh 18 hingga 24 bulan akan mendatang. Dengan kelebihan yang ada pada barisan kerajaan perpaduan sekarang, saya menyeru pihak kerajaan untuk menggunakan penggal ini untuk memastikan polisi-polisi dan peranan di negara kita dapat ditambah baik dan dikukuhkan untuk menjamin kemasukan pelaburan yang lebih tinggi. Polisi yang berkait dengan kemampanan, kelestarian dan juga mesra pelabur adalah penting untuk negara berkembang maju selari dengan kemahuan Sustainable Development Goals. Tuan Yang Dipertua, saya menunjung tinggi titah Seri Paduka Baginda yang menyatakan ucapan tahniah kepada Perdana Menteri kerana terbukti dapat menguruskan pentadbiran negara dengan baik dalam tempoh setahun yang lalu. Yang terbaru, diluluskan peruntukan kepada 50,000 pemandu bas dan juga pemandu teksi mencarum KWSP oleh kerajaan, oleh Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun Larut menyatakan kerajaan perpaduan pada hari ini gagal, sebenarnya pembangkang takut lagi lama kerajaan perpaduan ini takbir, semakin banyak lagi pencapaian atau kejayaan yang dikecapi bukan sahaja negara tetapi rakyat. Penjelasan Yang Hormat boleh? Yang pasti rakyat tidak lagi mengangkat bendera putih seperti sebelum ini. Tak ada bendera putih yang berhormat Arau, jangan susah. InsyaAllah walaupun mungkin kata beras kurang dan sebagainya, tetapi rakyat terus ke hadapan. Untuk makluman juga pada Dewan hari ini, kalau kita nak masuk hotel hari ini pun penuh, menunjukkan bahawa rakyat bergembira dan boleh bersukaria. Itu Yang Hormat, insyaAllah. ya, minta penjelasan Yang Hormat. Penjelasan sikit lah. Dah habis dah tu. Tadi dah saya dah bagi dah tadi. Kita habis 5.30. Yang Berhormat yang tak Sri ambil. Kadin lah bagi ke Arau. Yang tak ambil. Dah bagi tadi. Saya ganggu Yang Berhormat untuk Arau. dapat masa. Okey. Apa ni rakyat sedang menghormati kita. Ya. Yang Berhormat seorang yang baik. Ya. Sekarang saya tak pernah ingat Yang Berhormat seorang yang tak baik tau. Tadi Yang sudah Berhormat Arau, boleh- Sri Gading tak bagi tu. Okey, Dah duduk dah dulu. Yang Hormat. Jangan kacau. Ya, saya bukan kacau. Arau kacau dia. Tak, bukan saya kacau. Tu. Saya minta penjelasan. Ya. Penjelasan Yang Berhormat. Sedikit nak bagi tak? Apakah Yang Berhormat sedar ucapan Yang Berhormat tadi akan jadi elok? Saya nak Yang Berhormat jadi ucapan jadi elok. Tugas saya sebagai orang lama di sini nak pastikan kawan-kawan bagi InsyaAllah. ucapan yang elok. Okey, Tapi terima ucapan kasih. yang elok bukan perli kami. Yang Hormat saya minta Perdana Menteri sambung balik. tegakkan keadilan. Yang Hormat, Dah. apakah Yang Hormat sedar bahawa menghalang peruntukan kami itu adalah berdosa? Arau. Okey. Kalau Meskipun banding Islam dia berdosa. dengan ucapan Larut, Jadi, bahasa Muhammad Sri teruskan. Gading Jangan lebih pernah yang belakang. lembut, Arau. Kalau Saya bandingkan dengan cakap Larut, dengan nada yang lembut sangat InsyaAllah. bahasa dia. Salam. Cuba Apa tu? Apa tu? Baik, sekarang kita pergi Okey, Arau, terima kasih. Sama. Okey, duduk. Ahmad, adakah menahan peruntukan kami ni dapat pahala atau Itu dosa? nanti dulu. Nanti saya ada lagi. Yang Mat, Ada lagi benda. berdosa. Arau, Untuk rakyat. Arau. Ya. Nak tanya Sri Kadin dulu. Sri Kadin nak bagi tak? Ada. Kita ada Saya masa suruh lagi. duduk. Masa Saya saya akan sekarang. bagi masa lagi kalau Sri Kadin. Ucapan yang Muhammad jadi elok dan Okey. kebenaran Dengar lagi. Arab. Belum habis. Kekuatan Belum habis. Arab akan Muhammad boleh tumpah. InsyaAllah. Terima kasih. Baik. Okey. Sri Kadin boleh sambung lagi. Kepimpinan Kerajaan Perpaduan dan PMX yang terbukti memahami denyut nadi rakyat dan mampu menguruskan pentadbiran negara dengan baik. Antara kejayaan pentadbiran negara sepanjang tempoh 2023, kedudukan Malaysia indeks persepsi rasuah
pada kedudukan 57 berbanding 61 pada tahun 2022. Peningkatan sebanyak 3 mata. Ini merupakan usaha kerajaan dalam memerangi rasuah dan salah guna kuasa sehingga ke akar umbi. Kedua, jika dilihat pada kadar inflasi keseluruhan pada Disember 2023 menunjukkan prestasi yang baik dengan kadar 1.5% berbanding kadar inflasi keseluruhan pada Disember 2022 pada kadar 3.8. Seterusnya, seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri minggu lalu, kadar pelaburan yang tinggi telah diluluskan. InsyaAllah rakyat akan mengecapinya. Tuan Yang Dipertua, seterusnya saya ingin merujuk kembali laporan kajian Indeks Malaysia Negara Rahmah. Dalam laporan ini menunjukkan Malaysia berada prestasi yang memerasangkan sebagai sebuah negara rahmah. Kita kena ingat bagaimana jawapan daripada Menteri memperuntukkan rahmah, jualan rahmah daripada 8 bilion kepada 10 bilion. Ini untuk rakyat. Untuk rakyat B40 yang terlibat, yang paling ramai B40 adalah orang Melayu. Jangan kita kata bahawa kerajaan Madani pada hari ini tidak memperjuangkan orang Melayu. Ini kita kena jelas. Seterusnya Yang Dipertua, bukti kepimpinan Yang Berhormat terbukti dengan wujud polisi-polisi dasar yang mesra rakyat. Sumbangan tunai rahmah untuk isi rumah miskin dan miskin terkar di bawah data e-Kasih terima maksimum 3,700 setahun berbanding 3,100 pada tahun 2023. Kadar SCR untuk belia juga ditingkatkan kepada 500 daripada 350. Bayaran insentif awal kajian sistem saran perkhidmatan awam kepada semua pejabat awam termasuk pesara telah disalurkan secara sekaligus pada 23 Februari 2,000 kepada pejabat awam dan 1,000 kepada pesara. Di sinilah sebenarnya apabila kita lihat, saya nak duduk di hotel Kuala Lumpur baru-baru ni, telefon dia kata semua penuh. Sebab apa? Ramai enjoy dengan jabatan yang diberikan oleh kerajaan. Pemberi bantuan awal persekolahan kepada pelajar dengan nilai RM150 seorang pelajar. Kadar subsidi padi dinaikkan, betul tak? 500 daripada 350. Harga lantai padi naik 1,300 daripada 1,200. IPR, insentif pendapatan rakyat, penyertaan hampir 50,000 orang sehingga 1 Disember 2023. Tuan Yang Dipertua, saya juga ingin menyinggung berkenaan hutang dan beban fizikal dalam perbahasan kali ini. Kalau Yang Berhormat tak mau bagi, saya akan bawa usul kejap lagi. Apa tu? Ada. Saya tanya minta penjelasan boleh tak? Sikit Yang Berhormat. Yang Berhormat sebut tadi harga padi. Saya adalah pesawah, orang pesawah, orang sawah padi. Harga naik RM3,300. Okey, Alhamdulillah. Tapi kerang swasta ada ambil sampai 1,700 Yang Berhormat Sungai Petani, kawasan Getah. Jadi saya tanya Yang Berhormat, apakah Yang Berhormat sedar padi yang dikeluarkan sebanyak mana pun tetapi beras tidak ada? Sebab apa? Beras itu dia tulis itu tajuk beras super, tapi dia tak sebut import ke ataupun tidak. Tapi sebesar duit 50 sen tu dia pelekat tanda bahawa ini adalah beras import atau beras tempatan. Dan dia tak perlu tukar kampik, tukar tanda itu ya. Jadi apakah Yang Berhormat sedar bahawa walau apa pun kerajaan bagi, kerajaan telah gagal untuk menangani masalah di mana beras tempatan. Kalau Yang Berhormat dengar di mana-mana kalau dapat beras tempatan, saya nak pergi tengok. Saya pergi cari rata. Okey, terima kasih atas. Ya, jadi Yang Berhormat tak apa. InsyaAllah. Yang Berhormat dapat 5,5 Yang Berhormat. Jadi saya bagi pro. Yalah. Kalau tidak saya akan bawa usul, bawa apa ni? Dah bawa bagi. point of order. Bagi darah. Yang Berhormat telah jaga dah 25 minit macam ketua pembangkang. Oh. Itulah resi bila Sri bercakap Gading. di akhir. Sri Gading. Ya. Saya nak mencelah sikit boleh? Boleh, silakan. Kita tahu bahawa beras tempatan ni memang tak cukup. Kita hanya keluarkan 60%. Maksudnya 40% tak cukup. Maknanya ada orang yang boleh dapat beras tempatan dan ada orang yang tak dapat beras tempatan. Sebab itu kadang-kadang ada orang yang dapat, ada yang tak dapat. Setuju tak Tuan Muhammad? Okey, untuk makluman yang berkenaan, sebenarnya kalau kita lihat jawapan daripada menteri, itulah keadaan yang berlaku pada hari ini. Ini fakta sebab kemarin bila Tasik Belugor cakap
Semua orang komplain dia ni hearsay. Tapi ini fakta yang Muhammad. Beras tempatan yang dikeluarkan adalah antara 65 ke 70%. Beras import ialah 35%. Ya Muhammad, yang saya nak sebut di sini, di Mada sekarang, kawasan saya, di rumah saya, orang sedang ambil padi. Riuh hendah ambil padi, tapi mana ada beras? Maknanya beras ada berlaku penyelewengan. Ini bukan salah siapa-siapa. Ini salah orang yang buat kerja ni. Kita sama-sama menyerang mereka. Bayan Baru hari ini telah memberi ucapan yang cukup hebat. Saya berlari balik datang sini untuk menyatakan sokongan kepada Bayan Baru yang telah memberi sokongan cukup baik, terutamanya pandangannya tentang Kongres Bumi Putera yang dibuat pada hari ini. Itu ucapan yang baik daripada seorang pembangkang pula daripada Okey, cukup. Terima kasih jadi, di atas penjelasan. Jadi kenyataan daripada sahabat kita di belakang tu adalah salah menyebut bahawa beras tempatan ini ada orang dapat, orang tak dapat. Tak. 70% dikeluarkan di tempatan. Beras tu ada tapi telah dihilangkan dengan katakan ni beras import, sebab beras import boleh letakkan harga 37 ke RM40. Beras tempatan dalam jumlah yang sama hanya RM26. Terima kasih. Okey. Itu fakta Baik. Mungkin fakta, tapi kalau kita lihat bahawa beras masih ada walaupun dalam keadaan kalau katakan beras tadi 30% ataupun 35% saja beras import dan ada di pasaran, tak munasabah untuk mencukupi penggunaan rakyat Malaysia. Tuan Yang Dipertua, pada penghujung saya ingin menyinggung berkenaan hutang dan beban fizikal negara dalam perbahasan kali ini. Pada penghujung 2023, hutang negara mencecah 1.2 trilion atau 63.5% daripada keluaran dalam negara kasar. Dan jika dimasukkan jaminan dan liability lain, ia mencecah 1.5 trilion, melebihi 80% KDNK negara. Termasuk dalam beban hutang ini adalah hutang 1NDB sebanyak 9.7 bilion, melibatkan 5 bilion prinsipal dan 4.7 bilion faedah. Kerajaan setakat ini telah membayar hutang 1NDB berjumlah 43.8 bilion. Maka iktibar yang besar harus diambil oleh pihak kerajaan dan juga pimpinan pentadbiran negara supaya tiada lagi salah laku dan penyelewengan dana awam yang besar sehingga menggugat kestabilan ekonomi negara dan masa depan negara. Sehubungan dengan itu, saya memuji tindakan yang dilakukan oleh semua ahli parlimen maupun di barisan kerajaan dan pembangkang pada tahun lepas dengan mewujudkan dan meluluskan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023. Ini adalah bukti kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim amat mementingkan tata kelola yang baik dan telus. Atas sebab beban hutang yang tinggi, pembangunan negara agak sukar dilakukan dalam tempoh yang singkat. Maka pada hari ini kita dengar pelbagai polisi-polisi yang tidak digemari perlu diperkenalkan sebagai langkah penjimatan dan kos pengurusan negara. Hal ini selaras dengan kaedah fiqh yang bermaksud polisi dan tindakan pemerintah mestilah tertakluk kepada maslahah terhadap rakyat. Sebagai contoh, pelaksanaan polisi subsidi bersasar termasuk dalam urusan ibadah haji juga diperkenalkan untuk memastikan kesesamaan dirasai oleh setiap golongan masyarakat tanpa menjejaskan beban fizikal negara. Sistem padu yang diperkenalkan akan membantu penyaluran subsidi bersasar. Maka di kesempatan ini saya menyeru rakyat untuk bekerjasama dengan kerajaan dan mendaftar sesegera yang mungkin dalam sistem padu pada hari ini. Menyentuh isu pencen dan skim penjawat awam. Seperti yang kita tahu, skim penjawat awam yang dikaji semula ini sedikit sebanyak akan membantu kerajaan menjadikan skim yang terbaik ataupun yang setanding dengan para penjawat awam di samping menyelamatkan negara daripada dibeban dengan sebuah bom jangka. Skim ini sebenarnya sudah hampir 1 dekad tidak dikemas kini. Kali terakhir pelarasan dibuat adalah pada tahun 2012. Maka wajarlah untuk kerajaan pada hari ini untuk mengkaji semula dan mewujudkan satu skim yang lebih wajar buat kaki tangan awam yang baru. Perbelanjaan bagi bayaran pencen meningkat dengan begitu mendadak, iaitu sebanyak 321 kali ganda dalam tempoh antara 1970 dan 2024. Kita boleh lihat data dari tahun 2014, bayaran pencen oleh kerajaan ialah 12 bilion. Pada tahun 2023
kerajaan membayar sebanyak 32 bilion dan sekiranya berlarutan segi pencen dilaksanakan unjuran yang telah dibuat, kerajaan akan membayar sebanyak 120 bilion pada tahun 2040. Jadi kerajaan mungkin tidak akan mampu menanggung beban yang besar ini. Sesiapa saja yang akan menjadi kerajaan akan menanggung perkara ini. Maka langkah kerajaan untuk mengkaji semula skim pejabat awam adalah tepat supaya beban fiskal kerajaan tidak bertambah dari tahun ke tahun dan meredakan isu bom jangka bagi kewangan negara masa hadapan. Namun saya menyeru kerajaan untuk melakukan keputusan yang terbaik setelah berbincang, kajian dan libat urus dibuat di antara semua pemegang taruh bagi menjamin kualiti perkhidmatan awam tetap terjaga setelah skim baru diperkenalkan suatu masa nanti. Saya mencadangkan supaya insentif yang lebih baik perlu diberikan, sebagai contoh tangga gaji yang lebih tinggi dan peratusan potongan KWSP dari kerajaan juga dinaikkan supaya dapat menarik minat untuk bekerja sebagai kakitan awam berbanding dengan swasta. Kerajaan boleh melihat Badan Berkanun atau JLC yang telah berdiri teguh dan kukuh melaksanakan tanggungjawab kepada negara melalui skim tanpa pencen seperti tabung haji dan lain-lain. Saya minta pihak pembangkang hentikanlah mempolitikkan isu pencen ini. Jangan cuba bina naratif seolah-olah semua kaki tangan awam sekarang terlibat. Sebenarnya ia adalah kepada kaki tangan yang akan baru dilantik. Kedudukan ekonomi Malaysia dan kebolehpasaran graduan. Tuan Yang Dipertua, jika melihat kepada kadar pengangguran sekarang ini berada pada kadar 3.3% adalah memuaskan. Namun begitu, kerajaan harus menilai semula dasar-dasar berkaitan tenaga kerja mahir dan separa mahir untuk mengelakkan is brain drain. Tambahan pula apabila isu nilai mata wang yang agak susut pada ketika ini. Manakala polisi berkaitan penangguhan pulang pemilik biasiswa JPA harus dinilai semula untuk mengurangkan kehilangan tenaga kerja mahir sekaligus merugikan negara dalam mengukuhkan sistem perkhidmatan awam. 36.7 jadi Baca tu apa dia tu? 35.7 Tuan Yang Dipertua boleh menentukan hak masa. Dan ini yang Muhammad, tahniah Yang Muhammad, dia cakap begitu panjang sampai dekat 30 minit. Jadi saya minta jadi pembahasan akhir pada hari Selasa. Sebab saya nak dilayan sama macam Seri Gading. Seri Gading boleh, sekejap lagi saya bagi pantun ya. Teruskan Seri Gading. Okey. Sampai dah terlupa dah mana bagi Seri. Manakala polisi berkaitan penangguhan pulang pemilik biasiswa JPA harus dinilai semula untuk mengurangkan kehilangan tenaga kerja mahir sekaligus merugikan negara dalam mengukuhkan sistem perkhidmatan awam jika kita tidak membawa pulang pelajar-pelajar biasiswa JPA ini. Saya menyokong penuh agenda KSP RMK 12 yang menyatakan bahawa sektor-sektor kerja mahir perlu diperbanyakkan dengan menarik lebih banyak pelaburan tinggi masuk khususnya dalam sektor teknologi tinggi seperti E&E supaya kerajaan dapat terus berkembang maju. Hasrat saya juga pada masa terdekat ini adalah untuk membantu kerajaan melalui KPT dalam meningkatkan... Seri Gading ada seminit lagi, landing please. Okey, boleh insya-Allah. Landing pelan-pelan tak apa sampai pukul 5.30. Akhir sekali nasib para petani dan isu keterjaminan makanan. Tuan Yang Dipertua, sebelum saya mengulum perbahasan saya, izinkan saya menyentuh berkenaan isu yang sedang dihadapi oleh sebahagian rakyat kita terutamanya di wilayah utara. Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran berkaitan fenomena El Nino yang bakal hujung tiba pada bulan Mac ini. Pihak kerajaan melalui KPKM seharusnya bersedia dengan memberi bantuan dan insentif serta pelan kontingensi kepada para petani dan sawah terutamanya di wilayah utara. Ini akan membantu mereka dalam menjamin produktiviti tanaman semasa musim kemarau dan panas melampau. Sekaligus akan menjamin hasil tuaian yang berkualiti tinggi dan tidak akan mengganggu bekalan hasil serta boleh menjadi satu daripada pendapatan rakyat dan juga kepada semua kita. Sekian, terima kasih.
saya menjunjung titah yang diraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Si Gading. Tuah badan Ti Gading 22 minit hari ini. Baik, ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Isnin 4 Mac 2024. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak ada, demam.